اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. Ya? Tak dapat. Tak dapat suara ke? Okey, ada dah. Ada dah? Ya. Okey eh? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, suara clear ke? Kat Zoom? Okey. Okey, amma ba'du. Hari ini insya-Allah kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah. Kita sambung ayat yang ke-196. 196 kan? Okey, sebelum tu kita tengok pengajaran ayat 193. Sorry, 194. Pengajaran ayat 194 dan 195. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asy-syahrul haramu bisy-syahril haram wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bulan haram dibalas dengan di bulan haram juga. Wal hurumatu qisas. Dan apa-apa saja yang dimuliakan bila dicabuli maka boleh dibalas dengan hukuman yang sama. Amani i'tada, siapa yang melampau ke atas kamu maka melampaulah juga ke atasnya, sama seperti mereka melampau ke atas kamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah sentiasa bersama orang yang bertakwa. Pengajarannya pertama, Allah menghiburkan orang-orang yang beriman. Allah menghiburkan orang-orang yang beriman, iaitu mereka dibolehkan melakukan umrah qada. Mereka dibenarkan melakukan umrah qada ataupun umrah ganti kepada umrah yang terhalang pada tahun 6 Hijrah. Itu menunjukkan bahawa Allah sentiasa orang yang beriman. Bila sedih je, Allah akan menggembirakan orang yang beriman. Yang kedua, al-hurumatu qisas. Al-hurumatu qisas, dua perkataan sahaja tapi maknanya mendalam, iaitu barang siapa yang mencerobohi kehormatan seseorang maka dibenarkan oleh agama kita mencabuli kehormatannya. Selagi mana ia dibenarkan oleh agama.
Yang ketiga, sesiapa yang melampau dibenarkan membalas kepadanya sama seperti yang dilakukannya. Dan haram melakukan lebih daripada apa yang dilakukan olehnya. Yang keempat, wajib bertakwa kepada Allah dalam semua keadaan. Termasuk ketika berdepan dengan musuh dan ketika melaksanakan qisas. Yang kelima, sesiapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjadi orang yang hebat dan kuat. Kerana Allah sentiasa menolong dan memberi kemenangan kepada orang yang bertakwa. Yang keenam, wajib meyakini bahawa Allah sentiasa bersama orang yang bertakwa. Maksud dia apa tu? Sebab Allah kata wa'lamu, wajib kamu ketahui Allah bersama orang yang bertakwa. Bila sebut wa'lamu, wajib. Mana kalau kita syak, betul tak Allah bersama orang bertakwa? Hukumnya berdosa. Sebab yakin hukumnya wajib. Bila syak, hukumnya berdosa. Yang keberapa? Yang ketujuh. Kelebihan takwa. Kelebihan takwa. Yang mana dengan sifat inilah seseorang itu akan mendapat kelebihan kebersamaan Allah. Iaitu Allah sentiasa menolongnya, menguatkannya, meneguhkan pendiriannya sehingga dia wafat. Okey, habis pengajaran ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu
innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infaklah harta kamu pada jalan Allah dan jangan kamu campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Dan berbuat baiklah oleh kamu, sesungguhnya Allah sangat suka kepada orang yang berbuat baik. Pengajarannya, pertama, wajib berinfak pada jalan Allah. Wajib berinfak pada jalan Allah, iaitu apa sahaja usaha untuk menegakkan agama Allah. Sama ada dengan harta atau masa atau tenaga dan lain-lain. Yang kedua, wajib mengikhlaskan diri dalam beramal. Wajib mengikhlaskan diri dalam beramal hanya kerana Allah. Semata-mata. Yang ketiga, haram mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Haram mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Iaitu haram melakukan apa sahaja yang boleh merosakkan fizikal kita, apatah lagi agama kita. Seperti tidak solat, tidak menutup aurat, berbohong, mengumpat, merokok, dan lain-lain. Yang keempat, Yang keempat, sesiapa yang tidak berusaha untuk meninggikan agamanya iaitu agama Islam, maka dia telah membinasakan dirinya sendiri. Yang kelima, wajib berbuat baik kepada sesama manusia dengan melakukan kepada orang lain apa yang kita suka orang lain lakukan kepada kita.
Yang ketujuh, enam. Yang keenam, wajib ihsan dalam ibadat kepada Allah. Wajib ihsan dalam beribadat kepada Allah. Iaitu seseorang itu beribadat kepada Allah seolah dia melihat Allah, atau dia yakin Allah sedang melihatnya. Yang ketujuh, kelebihan ihsan iaitu sesiapa yang ada sifat ihsan pada dirinya, dia akan dicintai oleh Allah. Sesiapa yang ada sifat ihsan dalam dirinya, dia akan dicintai oleh Allah. Okey, habis ha? Kita sambung tadabbur. Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hajj. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة. Ayat ini panjang lagi, tak habis ni. Okey, ayat hari ini ialah berkenaan dengan haji. Kalau sebelum ni kita belajar tentang puasa, dan lepas puasa kita belajar pasal jihad. Kemudian lepas jihad kita belajar pasal hukum haji, ahkamul hajj ataupun manasikul hajj. Apa kaitan haji dengan sebelum tu? Apa kaitan haji dengan ayat sebelum ni, iaitu ayat tentang peperangan? Apa kaitannya? Dan apa pula kaitan haji dengan puasa? Mula-mula puasa, lepas tu peperangan, lepas tu haji. Rukun Islam. Adakah itu ikut tertib rukun Islam? Cuba sebut rukun Islam yang hafal tu. Salat 5 waktu, apa tu? Zakat dulu. Yang mana dulu? Tak, tertib itu pun kita ikut apa tu? Ikut hadis ke ikut silibus sekolah? Okey, dia kaitannya ialah dia sebab ikut masa. Bila puasa bulan Ramadan, lepas bulan Ramadan bulan apa? Syawal. Syawal tu sebenarnya dah masuk musim haji. Dia bulan haji ni 3, Syawal, Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi ikut masa. Mula-mula bicara pasal Ramadan, pasal puasa. Sebab apa di bulan Ramadan? Lepas Ramadan apa dia? Musim haji. Habis peperangan pula, apa kaitan? Peperangannya ialah sebab nak bagi tahu haram berperang di bulan yang haram. Bila bulan yang haram? Bermula Syawal. Dan juga nak bagi tahu haram berperang di tanah haram. Di mana tanah haram? Tempat orang melakukan haji. Okey. Wa atimmu, dan lengkapkan
lengkapkan oleh kamu haji, kerja haji wal umrah dan umrah. Haji dan umrah ni bahasa Arab, bahkan bahasa Al-Quran, tapi dimelayukan, kan? Orang Melayu dia tak ada perkataan lain. Kalau haji dia sebut haji lah, kalau umrah dia sebut umrah, kan? Makna sepatut ada bahasa Melayu tu. Jadi apa makna haji dalam bahasa Melayu? Tawaf lain. Tawaf keliling Kaabah. Dia haji ni bukan tawaf saja, ada sa'i, ada wukuf di Arafah, ada mabit di Muzdalifah. Haji ni besar. Umrah kecil sikit, kan? Kalau umrah tawaf, sa'i, cukur, tahallul habis. Tapi kalau haji lagi besar, lagi luas. Tawaf, sa'i, Arafah, Muzdalifah, Mina, Jamrah, melontar dan sebagainya. Jadi haji ni dalam bahasa Arab, makna dia ialah al-qasdu, menuju. Kita dah belajar sebelum ni. Al-hajju makna dia al-qasdu. Apa makna al-qasdu? Menuju. Hajja Muhammadun, Muhammad menuju. Qasad pun dah jadi bahasa Melayu, kan? Orang Melayu pernah sebut tak? Qasad. Dia sebut maksud, kan? Maksud tu sebenarnya daripada qasad. Tapi kita rasa macam bahasa Melayu je. Maksudnya ialah, sebenarnya maksud tu pun adalah bahasa Arab. Maksud, kan? Jadi qasad ni sebenarnya apa makna? Tujuan. Apa qasad kamu datang ke sini? Jadi qasad tu sebenarnya maknanya menuju. Bila kamu nak buat haji tu sebenarnya kamu sedang menuju. Menuju ke mana? Ke Baitullah. Sebab itulah definisi haji ialah menuju ke rumah Allah untuk melakukan amalan tertentu di waktu yang khusus. Sebab tu haji tak boleh buat di tempat lain dan tak boleh buat di selain pada bulan haji tu. Okey, umrah pula apa makna umrah? Umrah makna dia az-ziarah. Umrah tu dalam bahasa Arab mana ziarah? Jadi orang Melayu pun umrah pun guna, ziarah pun guna, kan? Dia kata bila kita pergi ziarah, bila kita pergi umrah, kita akan ziarah Jabal Nur. Dua-dua bahasa Arab. Sebenarnya umrah tu makna dia ziarah. Ziarah apa? Ziarah Baitullah. Okey? Jadi Allah perintah lengkapkan kerja haji dan umrah. Untuk apa? Lillah. Kerana Allah. Okey, setakat ni apa yang Allah nak bagi tahu? Sebenarnya ayat ni turun pada 6 Hijrah ketika peperangan, ketika Nabi dan rombongan nak pergi buat umrah pada tahun 6 Hijrah. Tapi dihalang oleh orang musyrikin Mekah. Dan akhirnya berlaku perjanjian Hudaybiyah, kan? Ketika itu haji dan umrah belum wajib. Jadi ayat ni turun pada 6 Hijrah. Jadi ayat ni kata ulama bukan menunjukkan wajib umrah. Sebab apa? Masa ni baru 6 Hijrah dan haji belum wajib. Bila haji diwajibkan? Haji diwajibkan tahun 9 Hijrah. Apa dalilnya? Surah Al-An'am, Surah Ali Imran ayat 98. Dalil yang mengatakan wajib melakukan haji ialah Surah Ali Imran ayat 98. Betul? Bukan. Lagi baca, dia duduk kat tengah. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilayhi sabila.
97. Bukan 98. Okey. Cuba baca ayat tu. Yang tengah-tengah yang ada walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ini ayat yang mewajibkan kerja haji. Bila turun ni? 9 Hijrah. Cuba tengok maksud dia. Walillahi, dan bagi Allah ke atas manusia. Iaitu Allah mewajibkan ke atas manusia. Ini hukum wajib. Apa dia? Hijjul bait. Menuju ke Baitullah untuk melakukan kerja haji. Tapi wajib kepada siapa? Man istata'a ilaihi sabila, orang yang mampu. Jadi yang tak mampu tak payah pergi. Tak payah risau. Tak berdosa pun. Okey? Okey, ayat ini turun pada 9 Hijrah. Bila turun 9 Hijrah, maka Nabi hantar rombongan pertama melakukan haji. Pada tahun apa? Pada tahun inilah 9 Hijrah. Siapa ketua rombongan haji masa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Nabi tak pergi. Nabi pergi tahun ke-10 Hijrah. Tahun Nabi wafat. Dan bila Nabi suruh Abu Bakar pergi melakukan haji bersama para sahabat, Nabi perintah pada Abu Bakar, bila sampai ke Mekah, kamu umumkan kepada semua orang musyrikin yang masih berbaki di Mekah bahawa mulai tahun ini mereka haram masuk Mekah dan haram tawaf di Kaabah. Itu rasanya dalam surah At-Taubah ayat 28. Cuba tengok surah At-Taubah ayat 28. Ada? Ya. Ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabu al-masjidal haram ba'da amihim haza. Allah kata, wahai orang beriman, innamal musyrikuna, sesungguhnya orang-orang musyrikun adalah najis. Najis dari segi apa ni? Najis dari segi apa? Fizikalnya, hissi ataupun maknawi. Jadi najis dari segi akidah je, pegangan je. Tapi fizikal dia, badan dia najis tak? Tak. Jadi Allah kata orang musyrikun tu sesungguhnya adalah najis akidahnya, maka jangan mereka mendekati Masjidil Haram selepas tahun ni. Tahun apa ni? 9 Hijrah. Dan hukum ni sampai bila-bila. Tapi ada tak orang kafir masuk masjid? Orang musyrik masuk Mekah, tanah haram? Ada? Mana tahu? Yang buat kerja. Ya, tapi ada cek tak IC dia Muslim ke? Non Muslim. Orang putih mungkin dia dah ribut dah. Kita tak tahu, tapi mungkin ada lah. Saya pun masa kat Mekah dulu, ada diceritakan nurse daripada Filipin, bila dia nak bekerja di Saudi, gaji mahal, kadang-kadang kena bekerja kat Mekah. Dia pun tukar pasport, tukar agama Muslim, tapi dia sebenarnya bukan Muslim. Benda tu mungkin berlaku tak? Ya, semua benda haram, ramai yang langgar je. Ya. Okey. Jadi wajib haji tahun 9 Hijrah. Maka apa maksud ayat ni? Sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Sebenarnya Allah nak beritahu ibadat haji dan umrah berbeza dengan ibadat lain. Kalau ibadat puasa, contohlah puasa sunat. Kalau kita puasa pagi, kemudian tengah hari lapar, kita pun berbuka. Kena ganti tak puasa tu? Tak puasa sunat? Tak perlu kan? Mana tak wajib sempurnakan?
Solat sunat pun sama, kita solat witir kemudian terbatal. Kita pun keluar, lepas tu kena ganti balik tak? Tak wajib sempurnakan. Tapi kalau haji dan umrah, yang fardu ke yang sunat, bila kamu start je buat, niat pakai ihram dan niat melakukan haji, kamu kena lengkapkan sampai habis. Kalau tak boleh, ada denda. Dia berbeza dengan ibadat yang lain. Sebab tu ayat seterusnya menceritakan, menjelaskan apa maksud wajib sempurnakan. Okey. Fa in uhsirtum, maka sekiranya uhsirtum makna kamu dikepung ataupun ditahan. Sekiranya kamu dikepung ataupun ditahan ataupun dihalang. Dihalang daripada apa? Mana ayat ni lebih, dia sebenarnya turun kepada apa? Nabi dan para sahabat ketika Nabi pergi umrah tahun 6 Hijrah, kan? Bila Nabi nak buat umrah, tiba-tiba dikepung ataupun ditahan, dihalang oleh orang musyrikin Mekah, tak boleh masuk. Maka apa hukum dia? Kena buat apa? Famastaisara, hukum dia ialah famastaisara, maka apa yang mudah, minal hadyi, daripada hadyi. Hadyi apa makna? Sembelihan. Hadyi ini makna sembelihan. Sembelihan ni apa dia? Sama ada kambing ataupun lembu ataupun unta. Kalau kambing dah okey, lepas. Tapi kalau sembelih lembu lagi bagus. Kalau sembelih unta lagi bagus. Okey. Kemudian wala tahliku, dan janganlah kamu, al-halqu makna cukur. Cukur ru'us, kepala-kepala kamu. Ru'us ni jamak. Kalau mufrad apa dia? Ra'sun. Ra'sun. Jamak dia ru'us. Jadi ra'sun apa makna dia? Kepala. Sebab itulah daripada ra'sun dia ambil perkataan ni dan dijadikan dia sebagai ketua. Apa dia? Rais. Rais. Rais tu dalam bahasa Arab makna dia ketua. Dia ambil daripada perkataan ra'sun. Kepala ni adalah ketua kepada badan. Betul? Kalau tak ada kepala, tak adalah orang tu. Okey? Jadi jangan, Allah kata jangan kamu cukur kepala-kepala kamu sampai hatta sehingga ya belugha, sampai al-hadyu, sembelihan itu, mahillah, tempat. Mahil ada dua makna. Pertama tempat, yang kedua waktu. Waktunya. Okey. Nabi pergi ni lebih kurang berapa orang ni? Pada tahun 6 Hijrah, Nabi pergi untuk melakukan umrah. Dalam riwayat mengatakan, hadis Jabir mengatakan lebih kurang 1,400. Ada mengatakan 1,500 orang bersama Nabi. Tapi yang bawa al-hadyu sembelihan tak ramai. Sedikit sahaja. Jadi yang diwajibkan sembelihan ni yang mana ni? Yang bawa tu. Yang tak bawa, tak ada. Sebab tu Allah kata famastaisara, apa yang mudah. Siapa bawa, hukum dia apa dia? Wajib sembelih. Siapa yang tak bawa, dimaafkan. Sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lepas dia sembelih, cukur kepala, tahallul, habis.
Tak payah tawaf, tak payah sa'i sebab memang tak boleh dihalang. Kan? Boleh faham? Kan kita biasa kalau buat umrah ataupun haji, bila kita boleh tahallul, tanggalkan ihram. Kena tawaf dulu, kena sa'i dulu, kena gunting rambut dulu kan? Kalau haji lagi lah panjang cerita, kan? Tapi kalau orang datang haji ke atau umrah tiba-tiba terhalang. Kadang-kadang dihalang oleh musuh, kadang-kadang dihalang oleh sakit. Sampai kat Mekah, aksiden, masuk hospital sampai lepas musim haji. Apa patut dia buat? Kan? Itu persoalan besar kan? Kadang-kadang orang salah faham apa dia? Dia tunggu je sampai haji tahun depan. Ataupun dia balik Malaysia, dia tak tanggal ihram. Dia tunggu musim haji tahun depan, dia pergi pula dengan kain ihram yang sama. Kan? Nah, ini hukum. Solusi dia, bila kita terhalang, kadang-kadang di sini Allah sebut tak terhalang sebab apa? Tak. Jadi ada dua pendapat. Allah tak sebut, tapi ayat ni turun pasal kisah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sebenarnya dihalang oleh siapa? Musuh. Jadi ada pendapat mengatakan ayat ni khas untuk orang yang dihalang oleh musuh sahaja. Kalau dihalang oleh sakit tak termasuk. Tapi pendapat yang paling kuat, ayat ni umum. Allah tak sebut dihalang kerana apa. Maka hukumnya adalah umum. Apa dia kaedah dia? Al-ibrah bi umumil lafzi walaysa bi khususi as-sabab. Pengajaran adalah berdasarkan lafaz yang umum, bukan kisah yang khusus. Okey? Jadi kalau dihalang oleh musuh ke, dihalang oleh sakit ke, kadang-kadang dia pergi dihalang oleh custom, immigration kan. Tak ada visa. Balik, dia pakai ihram dah, niat dah. Dia nak buat apa? Hukum dia solusinya sembelih kambing. Kalau dia tak ada duit ataupun tak ada kambing, dimaafkan. Sebab itulah yang 1,400 ni bukan semua sembelih. Yang sembelih ni hanya yang bawa bersama. Jadi Nabi dengan para sahabat bila pergi umrah, dia bawa sekali kambing tu. Jadi Nabi kata siapa yang ada kambing, siapa ada unta, sembelih. Lepas tu cukur kepala dan tahallul. Okey. Ada seorang wanita sahabat namanya Ad-Duba'ah. Ad-Duba'ah bin Az-Zubir, binti Az-Zubir. Dan bukan Zubair bin Awam, tapi Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Maknanya Az-Zubair tu pakcik Nabi. Yang ni sepupu Nabi lah. Jadi masa Nabi nak pergi haji tu, pada tahun 10 Hijrah, Duba'ah nak ikut sekali. Tapi dia mengadu pada Nabi, aku sakit. Jadi dia tanya pada Rasulullah, boleh tak aku nak buat haji dalam keadaan aku sakit? Nabi kata, huji washtariti. Teruskan lakukan haji tapi niat dengan bersyarat. Bersyarat apa dia? Aku niat untuk melakukan haji ataupun umrah dan tahallul aku ialah setakat mana di mana tempat aku ditahan. Makna kalau aku ditahan dekat hospital kan, maka di situlah tahallul aku. Dia boleh buka ihram dan tak ada denda apa-apa. Tapi syarat dia apa dah? Masa dia niat tu, dia kena bersyarat daripada awal lagi. Aku niat melakukan haji dan kalau ditahan, maka tahallul aku di situ. Boleh nak sebut dalam bahasa Arab, boleh nak sebut dalam bahasa Melayu. Okey. Dia sepatut orang yang nak buat haji ataupun umrah, biasanya orang buat haji dan umrah dia ikut kerusuh kan. Kerusuh tu berapa bulan? Nah, haji lama. Haji kadang-kadang 4 bulan, kadang-kadang 6 bulan kan. Sampai masa nak pergi haji dah lupa habis dah. Ya. Lepas tu sampai kat Mekah pening bela. Tengok-tengok bukan baling batu, baling selipar. Dan biasanya orang ikut kursus haji ataupun umrah, dia tak ada buat ayat ni. Dia lebih fokus pada apa? Syarat-syarat nak buat haji, perkara wajib, perkara membatalkan, kena bayar dam, kena bayar fidyah. Ayat ini dia tak ada buat. Itu silap besar tu. Sepatut orang nak buat haji yang pertama dia faham apa yang Allah perintah berkenaan dengan haji dan umrah. Yang lain tu datang kemudian.
Okey? Jadi di sini apa maksud? Jangan kamu cukur kepala kamu sehingga sembelihan tu sampai ke tempatnya ataupun waktu sembelih. Tempat sembelih di mana ni? Kalau Mekah salah sebab dia dihalang. Dia memang tak boleh masuk. Mana tempat tu ialah tempat dia dihalang tu. Tempat dia halang. Kalau masa bila? Masa kalau ikut kebiasaannya sembelihan korban bila? Hari raya. Jadi jangan dia cukur kepala sehinggalah sembelihan itu sampai waktunya. Okey. Tunggu kat situlah. Tapi kalau ikut kisah Nabi ni, Nabi suruh sembelih masa tu juga. Sebab Nabi masa tu Nabi buat umrah, bukan haji. Jadi kalau umrah tak adalah tunggu hari raya. Kan? Kemudian umrah ni yang terhalang ni kena ganti tak? Wajib ganti tak? Tengok balik kepada hukum asal haji dan umrah. Haji hukumnya wajib, kan? Maka kalau haji kamu terhalang, kamu boleh tahlul, tapi wajib haji tak gugur. Kamu kena buat juga haji bila kamu mampu di lain kali. Okey, itu haji. Umrah? Umrah pendapat jumhur ulama dia tidak wajib, sunat sahaja. Bila umrah sunat, bila kamu terhalang dan kamu dah tahallul dengan sembelihan, lepas tu kamu tak perlu ganti. Sebab itulah sahabat Nabi ni yang terhalang pada tahun Hijrah seramai 1400, tahun depan dia pergi buat umrah, tapi dia panggil umrah al-qada, umrah ganti. Tapi bukan semua yang pergi, menunjukkan tidak wajib ganti. Sebab hukum umrah ni adalah sunat. Pendapat jumhur ulama. Okey. Kemudian Allah kata faman kana, maka siapa kana adalah minkum, dari kalangan kamu, maridan, sakit. Siapa daripada kalangan kamu sakit? Kalangan kamu ni maksud orang yang buat haji ataupun umrah. Atau bihi, padanya azan. Azan ni mana sakit? Dia terjemah apa? Gangguan. Atau padanya penyakit. Penyakit di mana ni? Min ra'si, dari kepalanya. Ayat ni ada satu ayat yang tak disebut. Maksud dia siapa yang sakit ataupun ada gangguan di kepala, lalu dia cukur kepala dia sebelum dia buat kerja haji. Maknanya dia tahallul awal lah. Apa hukum dia? Sebab tu kena ada ni. Siapa yang sakit ataupun ada gangguan di kepala, lalu dia mencukurkan kepalanya, maka dia kena apa? Fafidyah. Maka wajib fidyah. Fidyah ni macam denda. Apa fidyahnya? Pertama, min siyam, puasa. Puasa ni dalam ayat ini Allah tak sebut berapa hari, tapi disebut dalam hadis sahih. Sebab berlaku pada Ka'ab bin, seorang sahabat bernama Ka'ab bin Ujrah. Bila dia dalam ihram, dia sakit kepala. Dia panggil apa? Kumal. Kumal ni apa? Gutu. Gutu ke kudis ke? Jadi bila Nabi tengok dia, Nabi kesian pada dia, Nabi kata, kamu ada masalah kat kepala? Ya. Menyakitkan kamu? Ya. Nabi kata cukur. Tapi lepas tu kamu bayar. Nabi sebut puasa, sama ada puasa 3 hari atau sedekah. Sedekah kepada 6 orang fakir. 6 fakir miskin. Atau nusuk. Nusuk ni, maksud ayat ni ialah sembelihan. Dia nusuk ni sebenarnya makna asal dia apa dia? Kita ada pernah biasa tak sebut dalam kehidupan kita seharian perkataan nusuk?
Sejak balik. Apa dia? Inna salati wa nusuki. Memanglah perkataan itulah. Cuba terjemah. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki. Mana ada? Tiap hari, tahu ke mana ada sembelihan tiap hari? Tak, nusuk sebenarnya ibadat. Nusuk sebenarnya ibadatku. Sesungguhnya solatku, wa nusuki dan ibadatku umum. Tapi dalam konteks ayat ni, nusuk ialah dia spesifikkan, iaitu ibadat sembelihan. Dan ada juga daripada nusuk dia jadikan mansak. Mufrad dia mansak. Kalau jamak dia manasik. Pernah dengar manasik? Jadi manasik ni daripada nusuk, ibadat. Tapi yang biasa kita dengar manasikul hajj, kan? Manasik haji. Orang Melayu sebut macam bahasa Melayu, manasik haji. Sebenarnya bahasa Arab tu. Jadi apa makna manasik haji? Kerja haji. Okey. Jadi kalau seseorang tu dalam ihram, kemudian dia sakit, ataupun dia ada gatal ke di kepala, kudis ke, yang menyebabkan dia kena cukur kepala. Boleh, tapi kena bayar denda. Dendanya apa? Puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Atau sedekah. Atau sembelihan. Ini denda ni ikut tertib ke ikut pilihan? Pilihan. Kita antara puasa 3 hari dengan sedekah dengan sembelihan. Kita pilih yang mana? Puasa. Sebab kita memang kedekut kan. Tambah-tambah sembelihan ni mahal ni kan. 700. Puasa free je. Dan puasa tu wajib tak turut-turut? 3 hari turut-turut? Tak. Sebab Allah tak sebut. Okey. Faiza, anilah. Orang kita bila dalam ihram untuk buat haji ke umrah, kadang-kadang rambut dia gugur. Apa dia buat? Tak, dia kira dulu berapa urat rambut. Dari sebab itulah dia masa mandi tu dia berhati-hati kan. Dia tak garu, dia tak sikat sebab takut gugur. Kenapa Ustaz? Sebab pengkursus haji bagi tahu kalau gugur rambut kena bayar dam. Sebenarnya pendapat paling kuat tak wajib. Yang wajib ni kena bayar dam ialah bila kita sengaja. Macam ni sengaja cukur ni walaupun dia sakit tapi lepas tu dia sengaja cukur untuk mengelakkan sakit. Kalau garu tak payah, tak payah. Sebab kita garu bukan nak cabut rambut. Yang kena denda ni kalau kita sengaja buat sesuatu yang menyebabkan gugur. Kita garu, gatal je. Bukan sengaja nak cabut rambut. Lepas tu kita mandi kan. Ada tak orang mandi nak gugurkan rambutnya? Tak ada. Lepas tu tak tengok rambut 5 orang. Padahal rambut yang sebelum tu mandi. Okey, faiza amintum. Maka apabila amintum kamu aman. Dia sebenarnya bila sebut sini kamu aman, dia lawan apa? Aman lawan apa? Takut. Makna ni lah. Sini kamu takut kan? Sehingga kamu ditahan oleh musuh. Tapi dalam keadaan kamu aman, faman tamatta'a. Tidak ada musuh, semuanya lancar, maka man, siapa yang tamatta'. Tamatta'. Dia haji dia berapa jenis? Apa dia? 3 jenis. Tamattu', haji ifrad, haji qiran. Qiran. Okey. Apa beza dia? Haji tamattu', qiran dengan ifrad. Tamattu' ni mana bersenang. Apa maksud bersenang? Iaitu dia masuk Mekah dengan niat labbaika umrah. Dia niat buat umrah je.
Jadi lepas dia tawaf, sa'i, dia cukur, dia pun tangga ihram. Kemudian untuk buat haji tu ada katalah 10 hari lagi. Dia bebas sebab dia dah tangga ihram. Dia nak bergaul dengan isteri, nak garu, nak pakai pakaian biasa je, bebas. Bebas tu dia panggil tamattu'. Maknanya tamattu' buat umrah berasingan, lepas tu tangga ihram, kemudian tunggu musim haji, tunggu hari ke-8, barulah pakai ihram baru dan niat baru. Berseronok, itu dia panggil tamattu'. Kalau kiran apa makna kiran? Kalau qarin apa makna qarin? Kita jarang dengar kiran. Kalau dengar kiran pun kat Mekah je. Tapi qarin dia dengar di mana-mana. Apa makna qarin? Kawan baik. Bersama-sama. Sentiasa bersama kan. Jadi kira daripada perkataan yang sama. Iaitu orang yang buat haji dan umrah sekaligus. Mana kiran bersama-sama. Macam mana tu? Dia masuk katalah 5 hari lagi nak wukufkan. Dia niat dengan umrah dan haji sekaligus. Lepas dia buat umrah, dia tak tangga ihram. Tak tangga ihram dan kena tunggu sampai haji, wukuf, kemudian selesai, barulah dia cukur dan tanggakan. Itu dipanggil kiran. Satu lagi ifrad. Ifrad apa makna dia? Ifrad ni daripada satu. Makna dia buat haji sahaja. Umrah dia tak buat sebelum tu. Kalau dia buat umrah pun, selepas semua habis kerja haji, dia pun baru buat umrah. Jadi dia hanya buat haji saja. Maka dipanggil ifrad, berasingan ataupun bersendirian. Okey? Jadi siapa yang tamattu' dan tak ada halangan dan aman, dia pun tamattu' bil umrah, dengan buat umrah. Dan lepas tu dia berseronok, lepas buat umrah dia berseronok sampai bila? Sampai haji. Sampai hari tarbiyah dengan umrah. Siapa yang berseronoklah. Dengan umrah ilal hajj sehingga haji. Sehingga haji ni makna sehingga hari wukuf ataupun hari yang ke-8 Zulhijjah. Okey, kepada orang yang buat haji tamattu' ni, dia buat umrah, lepas tu habis semua, dia tangga, dia bebaskan. Maka dia kena apa? Famastaisara. Maka apa yang mudah minal haji, daripada sembelihan. Apa yang mudah Makna kalau dia mudah nak sembelih kambing, kambing lah. Kalau dia duit banyak, sembelih lembu. Kalau lagi banyak, unta. Okey. Ni apa dia? Kenapa dia kena sembelih unta? Ataupun kambing? Yang ni kita faham kan? Dia kena sembelih ataupun puasa sebab dia cukur kepala. Apa kita kena dia sembelih, dia terhalang. Dia nak tahlul kan? Yang ni belum tahlul ni. Haji pun belum buat. Kenapa kena bayar juga? Kenapa kena sembelih? Sebab dia senang-senang dahulu. Jadi apa? Bayaran apa tu? Bayar apa? Denda ke apa? Dia bukan denda. Bukan denda. Sebab tu Allah tak kata fidyah. Bukan denda. Siapa yang buat haji tamattu' dia kena sembelih, dan sembelihan itu bukan denda, tapi sebagai tanda syukur kepada Allah. Kenapa dia syukur? Sebab dia boleh tamattu'. Dua benda yang berbeza antara denda dengan syukur. Okey. Kemudian faman. Kalau orang buat haji tamattu' tak ada sembelihan, faman lam yajid. Maka siapa yang lam yajid, tidak dapati. Allah tak sebut dia tidak dapati apa. Bila tak sebut, mana apa tu? Ada kemungkinan tak ada duit nak beli kambing. Ada kemungkinan duit ada tapi kambing habis. Kan? Maka Allah tak sebut. Siapa yang tak dapati, maka
dia kena buat apa? Fasyam. Maka hendaklah berpuasa. Berapa hari? Dia kalau ada duit, kambing pun ada tapi tak nak. Tak boleh, itu dia panggil degil. Degil. Tak boleh lah. Sebab Allah kata, siapa yang boleh pilihan seterusnya? Siapa yang tak ada ni, duit ataupun tak ada kambing. Kalau salah satu ada, wajib buat. Okey. Fasyam, maka hendaklah puasa 3 hari. 3 hari di mana? Fil haji, di musim. Apa maksud ni? 3 hari kena puasa di musim haji. Apa maksud dia? Puasa tu habiskan masa tu waktu haji tu. Di Mekah lah. Di Mekah. Sebab di Malaysia tak ada musim haji. Maksud dia mesti puasa di Mekah. Di musim haji. Kemudian wasab'atin, dan 7 hari iza raja'tum, apabila kamu pulang. Pulang ke mana ni? Ke tanah air lah. 7 hari apabila kamu pulang. Tilka, itulah asyaratun, 10 yang sempurna. Okey, persoalan. Dia puasa kat Mekah dengan puasa kat Malaysia, mana lebih baik? Puasa kat Mekah. Tapi kenapa puasa kat Mekah jadi 3 hari je sikit? Puasa kat negara kita banyak. Sepatut yang banyak ialah tempat yang afdal. Kan? Kenapa? Dia akan menyusahkan kita kan? Kita nak puasa kat Malaysia pun fikir 100 kali kan? Ini nak puasa kat musim haji tengah panas kan? Ini adalah rahmat Allah. Okey. Sebab tu agama tak boleh ikut logik akal. Yang kedua, 3 hari. Balik Malaysia, cuba campur. 3 campur 7. Dia mungkin tak 3 campur 7 jadi 11? Tak. Kalau memang jadi 10, kenapa Allah sebut lagi? Itu adalah 10. Memang orang tahu dah 3 campur 7 10. Kenapa sebut lagi 10? Ke membazir ayat tu? Maha suci Allah. Kenapa? Penegasan. Kenapa perlu tegas? Yalah, kalau balik lupa dia jangan ingat angka tu, ingat angka dia. 7 kan? Dia balik 7 je, bukan 10. Sebab dalam bahasa Arab, waw ni ada yang bermaksud au ataupun. Saya ingat lupa dah ayat apa dah berkenaan. Waw tu makna dia atau. Jadi kalau tak sebut yang itu semua adalah 10, orang mungkin salah faham. Dia kata apa? Waw ni makna atau, iaitu sama ada 3 hari ataupun dia salah. Akhir sekali dia pilih yang 3 hari. Jadi Allah nak mengelakkan salah faham, Allah sebut penutupnya adalah 10 hari kesemuanya. Yang kedua juga sebagai penegasan. Mesti cukup betul-betul 10 hari. Dan mesti tak berturut-turut ni. 7 hari berturut-turut, 3 hari berturut-turut. Tak. Bila Allah tak sebut, tak ada. Okey? Boleh Tak boleh ambilkan ke ayat sikit? Panjang lagi, berapa baris? Sikit kan? Kita ambilkan sikit. Okey, cuba baca. Pendek dia. Zalika liman lam yakun ahluhu hadiri al-masjidil haram.
Wattaqullaha Annallaha syadidul. Okey. Allah kata zalika. Zalika apa makna? Demikian itu. Demikian apa ni? Ni. Semua hukum-hukum ni adalah hukum ni. Siapa yang dah aman, kemudian buat haji tamattu'. Kan? Dia kena buat, kenapa? Tak, yang pertama. Buat sembelihan. Kalau tak ada sembelihan ataupun tak ada duit, barulah diberi pilihan. Puasa 3 hari di Mekah dan musim haji, kemudian 7 di tempatnya. Tapi hukum tu adakah untuk semua? Bukan. Allah kata demikian itu liman. Untuk siapa yang lam yakun, yang siapa yang tidak yakun, tidak ada ahluhu, ahli keluarganya, hadiri. Apa makna hadiri? Menetap ataupun tinggal di Masjidil Haram. Maksud Masjidil Haram ialah di Mekah lah. Mana ada orang duduk kat masjid. Apa maksudnya? Siapa yang kena bayar dam bila dia buat umrah, haji tamattu'? Orang yang bukan ahli keluarganya tinggal di Mekah. Ahli keluarga ni mana? Isteri dia, anak dia. Makna kalau orang tu ahli keluarga dia kat Mekah, dia kena bayar dam tak? Tak kena bayar dam. Kenapa? Sebab orang Mekah tak akan buat haji tamattu'. Kenapa nak buat haji tamattu'? Faham? Dia boleh buat haji qiran ataupun haji ifrad. Sebab dia memang orang Mekah. Umrah boleh buat bila-bila masa. Kenapa nak seronok sekejap kan? Orang Mekah seronok lagi lama. Okey, kemudian wattaqullah. Dan bertakwalah kepada Allah. Tengok banyak ayat bila Allah sebut hukum, perintah ke ataupun larangan, walaupun kepada orang beriman, hujung tu Allah ingatkan bertakwalah pada Allah. Kenapa? Sebab Allah tahu bukan semua perintah Allah ni boleh diikut. Apatah lagi Allah jadikan semua perintah Allah berlawanan dengan nafsu. Kan? Biasa manusia yang paling suka bukan cari rezeki, tapi nak mentaati perintah Allah. Maka Allah ingatkan, pastikan kamu bertakwa untuk kamu melaksanakan perintah Allah. Jadi takwa ni adalah pendorong utama untuk kamu melaksanakan perintah Allah. Kemudian, kalau kamu tak nak takwa juga, nak langgar juga, tak nak bayar dam juga, maka ketahuilah oleh kamu, sesungguhnya Allah syadidul, sangat keras iqab apa dia? Siksaan ataupun balasannya. Makna ayat di hujung tu apa dia? Amaran. Yang ni dorongan. Apa yang mendorong kamu untuk mentaati semua perintah ni? Iaitu takwa. Apa yang nak memastikan kamu bertakwa? Takut pada azab Allah. Bila fikir azab Allah, manusia akan jadi orang yang bertakwa. Okey. Habislah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya soalan, adakah haji qiran itu lebih afdal daripada haji tamattu'? Okey, kalau ikut sunnah Nabi, haji yang dilakukan oleh Nabi adalah haji qiran.
Walaupun ulama berbeza pendapat, tapi Syekh bin Baz dia mentarjihkan Nabi melakukan haji qiran. Tapi secara umumnya haji yang paling afdal ialah haji mabrur. Kadang-kadang dia qiran tapi tak mabrur, maka tak baiklah. Jadi yang penting di hujung tu, innamal a'malu bil khawatim. Kita pastikan haji kita apa jenis itu tak penting. Yang penting di hujung tu kita akan dapat haji mabrur yang Nabi kata bila dia balik dia seperti bayi yang baru lahir, bersih daripada semua dosa. Pada tahun ke-9 tu, Abu Bakar ada haji kan? Hmm? Berdasarkan maksudnya cara dia buat haji, sedangkan Nabi belum pergi haji. Abu Bakar buat haji maksudnya cara? Cara dia, maksudnya dia belajar daripada yang Nabi kabarkan ke atau? Mestilah. Sebab Abu Bakar pergi pun atas arahan Nabi. Jadi apa saja amalan haji yang dilakukan oleh Abu Bakar dan sahabat pada tahun 9 Hijrah mestilah berdasarkan arahan dan cara yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Okey, ada soalan? Mohon pencerahan apa yang dimaksudkan mampu dan jejak bagi mendirikan haji. Okey, apa maksud mampu melakukan haji? Kata ulama, mampu pertama sekali mampu dari segi kewangan. Mana duit perbelanjaan untuk pergi dan balik dan duit perbelanjaan untuk keluarga yang ditinggalkan cukup. Satu. Yang kedua, mampu dari segi keamanan, keselamatan perjalanan. Kadang-kadang duit dah cukup tapi perjalanan tak aman, maka tak wajib pergi. Kadang-kadang ada peperangan kan. Sekarang COVID, bukan tak payah pergi, memang tak boleh pergi pun. Tak dibenarkan. Kemudian juga kemampuan dari segi kesihatan. Kadang-kadang perjalanan dah aman, duit pun dah cukup untuk pergi balik, tapi sakit menghalangnya untuk melakukan haji dengan sempurna, maka dia sebenarnya belum wajib. Wallahu a'lam. Okey, kita baca sikit buku ni sebelum kita sambung soal jawab. Kita baca buku dosa-dosa yang dianggap biasa. Siapa yang ada buku muka surat 40, dosa yang ke-8, dosa yang dianggap biasa yang ke-8. Iaitu kata penulis buku Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, iaitu mendahului imam secara sengaja dalam solat. Ini dosa yang setengah orang dia rasa tak dosa. Di antara tabiat manusia adalah tergesa-gesa dalam tindakannya, gopoh-gapah. Jadi dia nak cepat, kadang-kadang dia bangun awal daripada imam. Ketika rukuk ke, ketika sujud. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 11, وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. Maksudnya dan manusia itu bersifat tergesa-gesa. Dan juga Nabi ada sebutkan dalam hadis, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Perlahan-lahan ataupun tidak gopoh-gapah adalah dari sifat yang baik daripada Allah, dan wal ajalah, gopoh-gapah ataupun tergesa-gesa adalah sifat daripada syaitan. Jadi siapa yang suka buat kerja kelang kabut, gopoh-gapah, nak cepat semuanya, sebenarnya dia telah dikuasai oleh syaitan. Kemudian kata penulis, dalam solat jemaah, sering orang menyaksikan di kanan kirinya banyak orang yang mendahului imam dalam rukuk ataupun sujud ataupun takbir perpindahan. Bahkan mendahului salam imam. Kadang-kadang dia bagi salam dulu pada imam. Mungkin dengan tanpa disedari, hal itu juga terjadi pada diri kita sendiri. Kadang-kadang imam tu lambat bangun kan. Kita dengar orang sebut Allah Akbar, kita pun bangun. Sedangkan imam belum bangun. Perbuatan yang barangkali dianggap persoalan remeh ini
oleh sebahagian besar umat Islam itu oleh Rasulullah. Rasulullah SAW peringatkan dan sebut secara mengancam dengan keras orang yang mendahului imam. Dalam satu hadis Nabi bersabda, "Amma yakhsha allazi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar." Maksudnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak takutkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, tidak takutkah bahawa Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keldai? Jadi ini hadis sahih, ha? Hadis sahih riwayat Muslim. Nabi bagi ancaman keras, ha? Siapa yang mendahului imam, sama ada ketika rukuk ke ketika sujud ke, maka kepalanya akan ditukar oleh Allah menjadi kepala keldai. Ulama beza pendapat lah. Bila Allah tukar ni? Ada pendapat mengatakan Allah menukar kepala orang yang mendahului imam menjadi kepala keldai di akhirat, bukan di dunia. Ada juga pendapat mengatakan Allah menukar, bukan menukar kepala, tapi tukar akhlaknya, perangainya macam keldai. Apa dia perangai akhlak, perangai keldai? Dengan bodohnya ikut orang suruh semua dia buatkan. Dan suara pula menjijikkan. Jadi kata penulis, jika sahaja orang yang hendak melakukan solat dituntut untuk mendatanginya dengan tenang, bagaimana pula halnya dengan solat itu sendiri? Jadi kata penulis, Nabi kata bila kamu nak solat datang dengan tenang. Itu sebelum solat. Sebelum solat pun kena tenang, maka ketika dalam solat lagi kena tenang, jangan kelang kabut. Tetapi terkadang orang memahami larangan mendahului imam itu dengan harus terlambat daripada gerakan imam. Hendaknya difahami, para fuqaha ahli fiqh telah menyebutkan kaedah yang baik dalam masalah ini, iaitu hendaknya makmum segera bergerak ketika imam telah selesai mengucapkan takbir. Kalau bila makmum mula sebut Allahu Akbar, iaitu ketika imam selesai melafazkan huruf ra daripada kalimah Allahu Akbar. Bila imam kata Allahu Akbar, bunyi ra, bar, barulah makmum mengangkat takbir. Barulah mula rukuk, barulah mula sujud. Jadi jangan imam dah baru nak sebut Allah, dia pun mula juga angkat takbir. Saat itulah makmum harus segera mengikut gerakan imam, tidak mendahului daripada batasan tersebut ataupun tidak melewatkan. Kadang-kadang imam dah sebut lama dah Allahu Akbar, dah lama baru dia sebut Allahu Akbar. Jika demikian maka batasan itu menjadi jelas. Dahulu para sahabat sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sangat berhati-hati sekali untuk tidak mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika solat. Salah seorang sahabat bernama Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, sungguh mereka para sahabat solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika beliau mengangkat kepalanya daripada rukuk dan para sahabat juga mengangkat kepala mereka, saya tidak melihat seorang pun yang membongkokkan punggungnya sehingga Rasulullah SAW meletakkan keningnya di atas lantai tanah. Baru orang-orang yang berada di belakangnya bersimpuh sujud bersamanya. Apa maksud dia? Jadi kata Bara' bin Azib, para sahabat tidak akan turun untuk sujud sehinggalah mereka betul-betul nampak muka Nabi betul-betul berada di atas tanah. Barulah para sahabat iaitu makmum mula bergerak untuk turun sujud. Kan? Jangan imam dah mula bergerak, kita pun bergerak. Tak. Tunggu imam betul-betul sampai tempat sujud, barulah makmum mula bergerak untuk sujud. Ketika Rasulullah SAW mulai uzur dan gerakannya tanpa nampak perlahan, beliau mengingatkan orang-orang yang salat di belakangnya. Walaupun Nabi dah tua dan pergerakan Nabi perlahan, Nabi tetap bagi peringatan kepada para sahabat. Apa dia? Ayyuhan nas inni qad baddantu fala tasbiquni fil ruku' was sujud. Kata Nabi, wahai manusia, sesungguhnya aku telah lanjut usia, maka janganlah kalian mendahului aku dalam rukuk dan sujud. Nabi sampai risau sampai tahap tu. Yang mendahului ni makmum, tapi Nabi yang risau. Sebab tu Nabi bagi peringatan.
Dan sebenarnya ini juga tugas imam. Imam kalau jadi imam kena peringatkan kepada makmum, jangan mendahului makmum. Tama-tama imam yang dah tua kan, nak turun rukuk pun lambat, nak bangun pun lambat. Ramai makmum yang bangun awal daripada imam bila imam tu dah slow ataupun dah tua. Dalam solatnya, imam hendaknya melakukan sunnah dalam takbir, yakni sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah SAW idza qama ila salati yukabbiru hina yaqumu, summa yukabbiru hina yarka'u, summa yukabbiru hina yahwi, summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, summa yukabbiru hina yasjudu, summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, summa yaf'alu dhalika fi salati kulliha hatta yaqdiyaha, wa yukabbiru hina yaqumu minas nataini ba'dal julus. Maksud ya, kata Abu Hurairah, bila Rasulullah SAW berdiri untuk solat, beliau bertakbir ketika berdiri. Kemudian bertakbir ketika rukuk. Ini sunnah. Takbir yang pertama wajib, rukun. Tapi takbir selepas itu hukumnya sunat. Kemudian bertakbir ketika rukuk. Kemudian bertakbir ketika turun hendak sujud. Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Kemudian bertakbir ketika hendak sujud. Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya daripada sujud. Demikian baginda melakukan dalam semua solatnya sampailah selesai, dan bertakbir ketika bangkit daripada 2 rakaat setelah duduk tasyahud ataupun tahiyat awal. Okey. Kata penulis, jika imam menjadikan takbirnya bersamaan dengan beriringan dengan gerakannya, sedangkan makmum memperhatikan ketentuan dan cara mengikut imam sebagaimana disebutkan di muka, maka jemaah dalam salat tersebut menjadi sempurna. Maksudnya, makmum kena perhatikan dulu pergerakan imam dan sebutan imam. Bila sebut Allahu Akbar, betul-betul bergerak, barulah makmum mula bergerak. Sebab tu kita pernah belajar sebelum ni kan, makmum boleh melihat pergerakan imam. Dia ada 2 pilihan, nak lihat tempat sujud pun boleh, nak melihat pergerakan imam pun boleh. Dua-dua ada dalil. Sebab ada ketika sahabat tengok pergerakan Nabi, supaya apa? Supaya sahabat dapat ikut salat berjemaah dengan Nabi dengan sempurna dan lengkap. Okey, habis lah. Kita masuk yang ke-9 yang akan datang insya-Allah. Buku ni daripada Indon. Dan ada dalam Shopee habis. Pun dah habis. Boleh cari. Nampak tak? Okey, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana haji yang ditaja oleh seseorang? Contoh kita menabung untuk anak sejak baby, sedangkan anak itu tak keluarkan raja seperti, apakah status haji? Tak. Kita menabung untuk anak, untuk dia melakukan haji. Kemudian bila dia dah besar, dia pakai duit yang kita tabungkan untuk melakukan haji. Jadi apa status haji anak tu? Dia tengok duit kita bagi pada dia sebagai apa. Kalau kita bagi sebagai sedekah pada anak kita, jadi hak dia lah. Bila jadi hak dia, maka termasuk orang yang mampu melakukan haji. Sebab bila duit tu jadi hak dia, dia ada kemampuan lah. Wallahualam. Soalan saya, imam saya kadang-kadang tak baca doa iftitah dan surah. Jadi saya tak sempat baca Al-Fatihah. Bolehkah saya terus rukuk ikut imam tanpa baca Fatihah? Masuk jemaah. Imam tak baca doa iftitah. Jadi soalan dia, boleh tak dia pun tak sempat nak baca Fatihah sebab imam laju sangatlah. Okey. Biasa imam kalau katalah imam tak baca iftitah kan, mana itu rakaat pertama lah tu. Bila rakaat pertama selepas Fatihah imam baca surah. Jadi kalau imam baca surah, sepatutnya kita ada masa untuk baca Fatihah. Ataupun kalau imam, saya tak tahu ini solat sirriyah ke jahriyah. Solat zuhur. Kalau solat zuhur, makna rasanya tak patut kita tak sempat baca Fatihah. Sebab walaupun imam tak baca, katalah imam tak baca doa iftitah, imam baca Fatihah dan baca surah kan. Kita hanya perlu baca Fatihah saja. Mana mungkin kita tak sempat
Sama ada imam tu terlalu slow ataupun kita pun dengan imam 2 kali 5. Ha? Dan kalau masuk lambat tak ada masalah. Itu kes apa? Masbuk. Bila masbuk, dia masuk lambat, imam rokok, dia turun rokok je. Walaupun baru nak mula, bismillah, belum masuk alhamdulillah. Dia kena wajib rokok kalau dia masbuk, kalau masuk lambat. Tapi kalau dia masuk awal, macam kes tadi kan, imam cepat baca, dia pula slow baca, sampai dia tak sempat habis Fatihah. Apa hukum dia? Ada pendapat kata dia kena habiskan Fatihah. Tapi pendapat paling kuat ialah dia wajib rukuk bersama imam. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, man adraka ar-rak'ata faqad adraka, man adraka ar-ruku' faqad adraka ar-rak'ah. Siapa yang sempat rukuk bersama imam, maka dia sempat dapat rakaat. Mana kalau tak sempat rukuk bersama imam, dia tak dapat rakaat tersebut. Jadi kalau dia rukuk bersama imam dalam keadaan Fatihah tak habis, siapa yang tanggung Fatihah? Imam. Imam akan menanggung Fatihahnya. Wallahu a'lam. Boleh. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Boleh. Itu ada hadis sahih. Waalaikumsalam. Macam mana nak tahu haji itu mabrur ataupun malboro? Okey. Dia sebenarnya sebab itulah syarat paling utama untuk melakukan haji, ramai tak perasan. Bukan kursus haji. Tak, syarat paling utama dan paling asas untuk melakukan haji ialah bertaubat kepada Allah. Dia kena bertaubat daripada semua dosa. Supaya apa? Supaya bila dia balik haji, dia tak ulang lagi dosa tu. Itu yang ramai tak buatkan. Yang ramai buat ialah kursus haji tapi tak bertaubat. Sebab itulah walhasil balik asal. Dia kena bertaubat. Contohlah, dia solat lambat sebelum pergi haji. Sebelum pergi haji, dia kena kursus bagaimana nak solat awal. Sebelum pergi haji, dia buka aurat. Dia kena latih diri dia tutup aurat. Kalau dia dah latih sebelum haji dan bertobat daripada semua kesalahan dan buat amal soleh, insya-Allah lepas haji dia akan buat yang terbaik dan itulah tanda hajinya diterima. Iaitu perubahan selepas melakukan haji. Beza tak antara selepas dia buat haji dengan amalan sebelum pergi Mekah? Beza tak? Kalau ada perbezaan, dia semakin banyak buat amal soleh, dia tak buat maksiat. Kalau buat maksiat terus bertaubat, dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah antara tanda-tanda hajinya adalah haji yang mabrur. Wallahu a'lam. Ada? Dia tak ada dah? Tak ada? Okey. Kalau tak ada, kita sambung besok insya-Allah. Anak saya lagi macam kesihatan dah maka kiri sikit. Dia nampak darah di lembab. Jadi meninggal. Kena ke buat apa upah haji nanti? Tak payah. Anak yang OKU ataupun lembab lah, maknanya dia tak mampulah, dia tak cukup syarat untuk melakukan haji. Dia tidak termasuk dalam man istata'a, orang yang mampu. Jadi tak perlu melakukan upah haji untuk dia. Cukup doa kepada dia, semoga Allah ampunkan dosa dia kalau dia dosa, dan Allah masukkannya ke dalam syurga insya-Allah. Jadi kalau sekarang ini kami di rumah akan sembahyang jemaah, tapi kadang-kadang ketua keluarga sembahyang lewat. Ketua keluarga sembahyang lewat dulu ke ketua keluarga sembahyang lewat setengah jam dari masa waktu. Jadi saya selalu akan sembahyang seorang. Apa yang terbaik? Dia kata ulama, kalau kita tunggu untuk solat jemaah sehingga setengah jam, maka itu masih dikira awal waktu. Maka lebih baik lagi kita tunggu untuk solat berjemaah daripada kita solat awal waktu berseorangan. Sebab kalau setakat setengah jam tu okey lagi. Tapi yang ketua keluarga tu sepatut kena berubahlah. Sebab dia sebagai ketua, sebagai contoh, dia yang sepatut kena solat lebih awal daripada orang di bawahnya. Wallahu a'lam. Dah. Okey, cukup kita sambung besok, kita jumpa besok dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران